dan by warga kerja Merdeka Dalam. So sekarang kita memberi ruang pada Cik Asima memberikan pandangan, buah fikiran dan juga besar hati kami lah kalau katakan boleh diberikan terus keputusan lah kan. Tapi kita tunggu sampai selepas makanan. Kalau besar hati kami agar kami ini boleh direkomendkan untuk diuniversiti. Terima kasih kepada SU dan sekali lagi berjumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Untuk pengetahuan semua-semua yang terlibat ya berkenaan dengan 5S ini, saya dan Puan Alina telah pun membuat audit yang telah pun selesai, dan daripada sini saya berikan dululah pada saya ini bukan teguran tapi lebih kepada komen-komen lah komen. Saya bagi komen yang bersifat improvement dulu lah, baikkan dulu sebelum saya berikan berita. Berita saya berita tu. So saya bagi pada anda antara komen lah yang telah pun saya lihat sepanjang saya dan kami lah daripada MPC, kami dapati bahawa komen yang saya rasa patut diajukan di sini adalah berkenaan dengan latihan. Pada saya knowledge sharing itu penting, right? Pada kami di MPC dan semua juga lah pada saya. Untuk ini saya fikir latihan-latihan yang dijalankan, kalau dia lebih bersifat kepada, sebab kita tak dapat nak bagi semua latihan tersebut. Jadi kalau saya suka untuk diperpanjangkan lagi kepada kita punya akal umbi kita lah, right? Kepada staf-staf yang lain yang tak ada kesempatan untuk pergi berkhusus. Jadi saya fikir satu perkara yang bagus untuk anda panjangkan the sharing knowledge. Mungkin boleh dapat seorang ataupun dua orang untuk untuk memberikan latihan terperinci lebih lagi, right, kepada staf yang ada. Begitu juga dengan bahagian promosi. Anda sebenarnya ada banyak info-info dalam buku-buku anda ini, right? Dan juga mungkin dalam pemikiran anda rasa banyak info dia, tapi anda tak lekatkan di sudut 5S itulah. Walaupun pada saya sudut 5S itu tak banyak sangat yang boleh anda letakkan, because dia punya space pun agak limited, mana-mana tempat pun sama. Tapi info-info yang sebegitu, saya fikir ada setengah-setengah info itu perlu untuk anda lekatkan dan anda sebarkan. Sebab kadang-kadang untuk baca buku ini orang tertentu aja yang akan nampak dia, right? Tapi kalau kata sudut 5S itu semua orang boleh akses, semua orang boleh lihat. Jadi saya suka untuk info-info berkenaan dengan laporan audit itu, contohnya penemuan-penemuan anda itu dan kemudiannya penambahbaikan yang telah pun anda lakukan itu, you display kan, right? You displaykan di sudut info anda. Cuma yang good thing about this bahagian promosi dan audit ini pada saya, contohnya untuk bahagian audit ini, anda percentage tu anda letakkan, right? So nampaklah dia punya improvement dia tu. Tapi improvement dari segi apa? Itu yang saya nak kalau boleh kita highlightkan. So pada saya satu advantage pada MDLG, sebab you ada display kan dia punya percentage anda tu, dan very encouraging lah bila kita nampak daripada 41 increase to 80 kan. So pada saya itu cukup bagus. Itu punya apa ya? Belum masa belum habis kan? Alright, kemudiannya kalau saya sarankan juga untuk audit ini, anda jangan terlampau bergantung kepada orang luar lah, alright? Bukan orang luar maksud saya SUK itu orang luar sangat, tidak. Tapi maksudnya bukan apa, sebab kadang-kadang itu bagus juga dapat view daripada yang luar ini. Cuma mungkin dia punya perception itu beza kan. SUK dengan dia punya location yang sebegitu, alright, mungkin dengan budget yang sebegitu. Jadi bila datang yang auditors yang daripada mereka ini, dia punya perception tu mungkin dia punya benchmark tu dia dah lain, alright. Jadi pada saya suka anda gunakan auditors kita ni lah, di internal auditors yang kita ada ni. Jadi kalau boleh untuk itu kerapnya anda buat audit itu bagus. Dan kemudian yang kedua, kalau saya sarankan untuk diperbanyakkan lagi punya auditors anda. Because kadang-kadang bila ada auditors di tempat anda itu sendiri, you nampak lebih peka lagi tau, right? Jadi yelah, kita pun ada 3 year zone kita. Kalau boleh biarlah setiap satu zone tu kita ada orang dia sendiri kan. Itu saranan saya lah. Dan kemudiannya kekerapan anda untuk buat audit, itu pun bagus juga untuk pastikan bahawa anda sentiasa mengamalkan
Because at the end of the day kita nak tengok isi budaya, inculcate the culture. Itu yang penting kan, kita nak membudayakan lagi 5S ini. Bukan hanya setakat anda lihat saja, visual saja, tapi anda laksanakan dia. Dan saya tengok dari segi visualnya untuk teamwork, yes, saya nampak. Dan individu dia, yes, saya pun nampak juga bila kita tengok dari segi, kadang-kadang tu bila kita buat kerja sama-sama tu, you nampak dia punya, okey baguslah, you boleh jalankan 5S, tapi boleh sampai pada individu, contoh macam laci dan sebagainya, itu hak kita sendiri tu, sama ada you nak jalankan ataupun tidak. Orang lain takkan bantu anda. Jadi sebab itu kita nak tengok juga dia punya laci, bukan saya saja nak songkar tu, supaya bukan apa, biar individu pun yang terlibat itu pun dia jalankan 5S juga. Dan hasilnya is positif lah yang saya lihat ya. You punya laci anda dalam keadaan yang kemas. Kemudiannya untuk carta perbatuan, please, saya boleh sarankan kepada anda, kami suka untuk mencadangkan adalah berkenaan dengan milestone ini. You boleh ada yang standard, masalah yang standard, tapi untuk zon-zon yang tersendiri, anda pun boleh ada milestone you yang tersendiri. Sebab kadang-kadang tu you nak kejar dengan induk tu tak terkejar. Tapi you buat the planning dia. Cuma dan bila anda buat milestone anda untuk yang plan itu, please lah liaislah dengan bahagian induk, supaya janganlah bila habis masa dia bagi 4 bulan, yang you punya milestone is 6 months, dia tak tally lah pula. So dia perancangan itu boleh anda ada sama, tapi pelaksanaan itu mungkin dia berbeza kan? Jadi saya fikir untuk setiap zone dia bagus kalau ada milestone dia yang sendiri kan? Revise lah dia punya milestone anda itu, dan endorsement daripada aktiviti yang anda jalankan. Contohnya bila you dah buat objektif 5S anda, please dapat endorsement daripada top management. Kita nak lihat itu sebagai revision sebenarnya. Because bila kalau kata the next selepas anda habis 5S ini, apa yang akan berlaku? Adakah anda akan remain benda yang sama, you punya polisi yang sama? Mungkin ada, oh no, kita nak masukkan jugalah this kind of Kaizen innovation contohnya. So dalam polisi kita pun ada penambahan yang sebegitu, you revise dia. Sebab itu kalau boleh saya nak kita sarankanlah untuk perkara-perkara polisi 5S, definitely lah you dah ada endorsement. Contohnya objektif, carta perbatuan in fact, right? Perlu dapat endorsement daripada saya lah, because daripada situ nanti kita dah tengok, kalau dulu you boleh you dah ada di 6 months. So right now bila you buat perbaikan you revise lagi dia. Every 3 months you ada audit. So you revise dia. So I think endorsement tu penting lah. Okay, itu untuk carta perbatuan dan juga endorsement ya. Kemudiannya dari segi penggunaan carta ni, pada saya untuk ini perkara-perkara yang lebih detail, kadang-kadang tu kita malas nak sebut kan? Jadi kita boleh tuliskan, kita boleh simplify kan dalam bentuk carta alir. Itu lebih menarik lah daripada anda tulis peraturan-peraturan 1, 2 dan 3 kan. Untuk pencarian file contohnya, instead of you buat bagaimana prosedur SOP anda itu, you boleh simplify dalam bentuk carta alir, right? Jadi dia pun tahu kegunaannya macam mana, right? Pelupusan macam ni cara dia. So I think carta alir ataupun visual kan lah, dalam bentuk yang anda senang untuk faham. Pada saya itu lagi bagus, lagi menarik untuk diikuti. Dan untuk pengetahuan semua, 5S ini bukan hanya setakat nak cantik-cantik kan, nak nampak menarik no. Tapi dia is about system, right? You nak dapatkan proses kerja, you nak dapatkan sistem yang lebih efisien, yang lebih berkesan. Okay, itu komen saya lah secara terperinci berkenaan dengan penambahkan yang boleh anda lakukan. Dan komen saya pula untuk yang bagus-bagus yang saya nampak di MDLG ni lah. Pada saya satu, you takkan dapat berjaya buat benda ini tanpa komitmen daripada semua pihak, right? Jadi saya bagi bonus kepada MDLG atas komitmen yang diberikan. Ini bukan sebab dah makan malam tadi, bukan ya? Saya rasa itulah yang bagusnya pada 5S ini, sebab dia bukan kerja setakat individu saja. You boleh nampak kesan dia dari sudut individu dan juga dari sudut berkumpulan, right? Dua-dua you boleh nampak dekat situ. So komitmen pada saya juga bagus, walaupun dengan squad anda yang mungkin boleh you compare dengan majlis idara yang lain, antara yang paling sedikit you kata,
Tapi saya nampak yang paling sedikit. Tapi yang saya lihat komitmen itu sebenarnya nampak kecil tapi hebat Alright. Dan kemudiannya saya lihat satu bonus juga berkenaan tadi kita dah komen audit Tapi ada juga yang bagusnya auditors kita ni sebab laporan audit dia memang superb. Dia punya tu tepat. Maksudnya dia terperinci, detail. Banyak daripada tempat yang kita lihat dia tak sebegitu. Jadi untuk sini saya rasa auditor ada banyak kerja dah buat kan? Tadi dah malam mana ya? Itu yang lampu semalam terbuka lagi tu. So I think laporan audit memang detail jadi saya suka because you ada letakkan percentage. Ada setengah-setengah tempat you tak letak percentage. Jadi yang ini you letak percentage dan bersama dengan laporan tapi you simpan pula. You simpan pula dalam file tu. Okey, dan kemudiannya berkenaan dengan this one I think untuk penjimatan ada banyak perkara yang telah dilakukan. Yang ini saya tambahkanlah untuk komentar itu. Kalau boleh saya nak you punya cost saving yang ada diletakkan. Pada saya apa saja yang anda lakukan 5S ni sebab safety, sebab cost saving, time saving, manpower saving semua dia ni. Jadi kalau boleh saya naklah kita nak benda-benda itu anda tunjukkan. Kalau compare dengan anda hire the supplier dan sebagainya, the contractor dan sebagainya dan untuk tambahan juga kalau boleh saya nak anda ada apa yang dipanggil sebagai kaizen. Kalau selepas ni improvement yang anda boleh lakukan, yang boleh masukkan dalam bentuk kaizen. Dan semua improvement anda yang anda lakukan itu nampak kecil tapi impact dia besar contohnya so pada saya itu lagi bagus untuk anda display, untuk anda terangkan kepada public. Especially bahagian counter contohnya. Ada benda-benda yang sebenarnya you nampak macam kecil tapi bagi pelanggan luaran, external customer, dia rasa benda itu besar sangat. Contohnya yang boleh menyenangkan kerja dia. Borang-borang, contohnya dia datang, dia nak minta borang, anda terus dapat borang tersebut. You nampak itu perkara remeh, tapi pada pelanggan sebenarnya itu benda yang besar bila anda dapat berikan kepada mereka perkhidmatan yang memang very efficient. Ada setengah-setengah tempat juga yang saya lihat ada borang-borang itu yang is reachable. Senang untuk disampai, senang untuk diberikan kepada internal customer. Itu pun kena jaga juga dia punya internal customer anda. So I think untuk itu saya berikan komen yang positif lah untuk anda. Dan kemudiannya akuan penerimaan lantikan. Yes, you ada kan bagi setiap aktiviti-aktiviti dalam file ini. Saya dapati bahawa selain daripada anda menjalankan 5S, kita officiality is very important rasmi, nampak urusan-urusan rasmi anda. Tapi recognition pun sebenarnya penting. You dah buat kerja ni kan, tapi lepas tu dah buat ni, tapi saya jadi apa anda sebagai auditors, anda sebagai bahagian latihan dan sebagainya. Pada saya ini semua perlu ada recognition. Jadi anda ada akuan penerimaan lantikan tersebut. Every activity yang anda jalankan, every staff yang anda lantik itu ada akuan penerimaan lantikan dan saya fikir itu pun cukup bagus. Recognition is very important. Kadang-kadang tu kerja kita tu kita nak juga orang recognize kerja kita tu kan. Tapi bukanlah mungkin dalam bentuk dollar and cents, tapi hanya sebagai surat pun kadang-kadang tu dah memadai. Kadang-kadang sijil aja pun kan, sijil pun. Tapi walaupun ada setengah-setengah tu rasa macam tak berharga, tapi kita masih lagi simpan sijil-sijil tersebut. Because at one time kita rasa bahawa sijil-sijil itu sebenarnya recognize apa yang telah pun kita lakukan. Right? So untuk itu saya berikan yang positif lah kepada MDLG dan cukup ke tu? Alright, dan akhirnya apa dia? Penerimaan ni you lakukan bila you beri surat lantikan, you terima. Itu yang tak ada mana tak ada. Dia terima kira apabila dilantik, contoh macam Cik Joyce dilantik sebagai koordinator, you terima. So that one itu yang orang kata yang lain. Jarang ada lah. Saya masukkan itu sebagai kaizen. Right? Saya masukkan itu sebagai kaizen lah tu. Alright. So akhirnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada MDLG dan sekiranya ada terkasar bahasa ke masa tengah lalu kan audit kan, biasa auditor juga garang gitu kan. So bukan apa, semua yang kita nak minta tu sebenarnya adalah bukti, right? Untuk verify and validate sebenarnya.
Alright, so dengan itu saya daripada MPC akan memperakukanlah, akan mengesyorkan Majlis Daerah Lenggong ini untuk dipersetujukan. Alhamdulillah. Dan dan dengan tu nak kena sign juga ni. Ni ada apa tu? MOU pula ni. Okey, yang ni saya minta untuk sign yang ini yang disyorkan untuk Ini apa dipersetujukan. penerimaan juga ni. Alright. Yang di bawah. Alright. Dan saya mewakili Ketua Pengarah MPC ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan dengan itu sekianlah komen saya untuk Majlis Daerah Lenggong. Terima kasih. Tanya juga lah. Tanya. Terima kasih kepada kita. So bila diumumkan tadi tu, saya rasa pengorbanan anak-anak buah saya ni kepala. Yes, memang. Sebab diorang sebenarnya macam saya kata tadi, bawa anak bini datang ke sini malam. So malam tadi pun Ada keluarga. malam tadi sampai pukul 1 kan. So alhamdulillah pengorbanan tu berbalik. Tapi kalau bolehlah saya minta sekali lagi, kat bawah nanti kita ambil gambar. Tapi mungkin boleh Cik Shima mengumumkan sekali lagi untuk anak-anak buah saya yang berada di bawah juga. Okey. Daripada masa itu baru kami baru mungkin boleh sampaikan ni kita rasa kepada kami. Boleh. Macam tak apa pakcik kat sebab dia bawah ni pun bawa kerja juga kan. Dan kita boleh terus pergi lunch lah. Saya lagi khusyuk solat. Itu memang akhir sekali memang ada tu. Ini memang yang baru ambil. Oh, baru tak? Ini macam gambar. Baru ambil tadi. Tak yang perkataan. Ini yang tadi. Oh, yang tadi tu. Baru ambil. Betul-betul efisien kami. Dah. Dengan ini akan mengesyorkan untuk dipersetujukan. Video. Video. Okey, yes. Terima kasih banyak kepada Tanya Cik Shima dan juga Puan Azlina. Yes. Dan sebagai tanda penghargaan, terima kasih kepada Saya ambil yang photo stick tadi. You pegang yang original lah. sedikit cendah hati daripada kami. Okey, alright. Yes, thank you. Bau dia. Okey. Terus. Betapa efisien. Okay. Last kali kita ambil gambar kat sini lah. Alright, boleh. Tempat kami yang paling megah sekali.